Okay, hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam pelajaran sains tahun 6. Jadi hari ni kita nak tengok tajuk daya. Okay, daya dan kesannya. Okay, ini tema sains fizikal. Jadi jom kita tengok daya dan kesannya. Jadi pada akhir sesi ini, pada akhir video ini, murid-murid akan dapat menyatakan daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas suatu objek dengan menjalankan aktiviti. Okey, nanti boleh buat aktiviti kat rumah lah. Okay, yang kedua, menjelas dengan contoh kesan daya. Okey, dah sedia? Jom kita tengok. Okey, jadi untuk hari ni kita akan tengok maksud daya, kesan daya dan tugasan yang akan buat nantilah. Okey, kita tengok maksud daya. Daya ialah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Maksudnya daya ni dia melibatkan tarikan dan tolakan. Sama ada dia tarikan sahaja atau tolakan sahaja, atau kedua-dua tarikan dan tolakan berlaku serentak. Okey. Kita tengok dulu daya tarikan. Daya tarikan ialah daya yang menggerakkan objek mendekati kita. Maksudnya kita bila benda tu berlaku, daya tu menggerakkan objek mendekati kita. Tarik lah, kita bukan tarik. Jadi contohnya macam tarik upih. Jadi yang ni dia tarik mendekati dia, bergerak. Okey, ini ialah contoh daya tarikan. Okey, contohnya orang bersenam ni kan, dia tarik ni, dia tarik ke bawah, maksudnya mendekati diri dia. Okey. Ini ialah daya tarikan. Okey, kita tengok pula daya tolakan. Daya tolakan ialah daya yang bergerak menjauhi kita. Maksudnya kalau kita kenakan daya kepada objek, objek tu menjauhi kita. Menjauhi kita lah, tak adalah jauh sangat. Tengok bergantung kepada situasi. Contohnya macam permainan baling tin ni. Jadi budak lelaki ni baling mengenakan daya pada buah kelapa. Jadi ini daya tolakan. Okey, contohnya ni ayah ni dia tolak buayan ni. Ini ialah daya tolakan. Daya dikenakan oleh bapa kepada buayan yang ada anak dia ni. Ini ialah daya tolakan. Okey, kita tengok pula apa situasi yang melibatkan daya tarikan dan tolakan yang berlaku pada masa yang sama. Okey, lambat pula video dia loading. Okey, ni dia tarik, lepas tu tolak. Ini ialah situasi yang mana kedua-dua daya berlaku serentak. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, contohnya yang kita tengok yang ni, orang main wall climbing ni kan. Okey, mula tangan ni guna untuk tarik dan kakinya akan menolak badannya ke atas. Tangan tarik, kaki tolak. Ini ialah tarikan dan tolakan yang berlaku serentak. Maksudnya berlaku situasinya melibatkan daya juga. Dan juga ni lambat pula di loading. Okey, dan juga orang yang main dayung ni dia akan tarik, tolak, berlaku serentak. Okey, contohnya lagi ialah orang yang main inilah layang-layang. Okey, dia tarik, kemudian dia tolak balik. Tarik, tolak balik. Ni tarik, ni tolak. Okey. Okey. Itu tadi daya. Daya ialah tarikan dan tolakan. Kita tengok info sains. Daya tarikan oleh matahari, daya tarikan graviti oleh matahari menyebabkan bumi sentiasa beredar mengelilingi matahari. Jadi bumi ni sentiasa beredar dalam orbit dia. Disebabkan oleh daya tarikan graviti daripada matahari ni. Jadi bumi sentiasa beredar mengelilingi matahari. Ini pun disebabkan oleh daya. Okey,
kita dah tengok maksud daya. Jadi kita tengok apa itu kesan daya. Kita sebenarnya daya ni kita tak boleh nampak. Okey, kalau kita buat apa-apa aktiviti, kita tak nampak daya tu. Okey, kita cuma boleh nampak apa yang daya tu buat. Contohnya kita nampak kesan dia. Kadang-kadang kita tak nampak kesan, kita rasa. Okey, jadi daya ni tak dapat dilihat, tapi kesannya dapat diperhatikan. Ada 5 kesan daya. Okey, yang pertama, daya mengubah bentuk objek. Daya mengubah arah pergerakan objek. Yang ketiga, daya memberhentikan objek yang bergerak. Yang keempat, daya menggerakkan objek pegun. Dan yang kelima, daya mengubah kelajuan objek. Okey, kita tengok contoh daya mengubah bentuk objek. Ni contoh dia. Bila kita kenakan daya, okey, jari ni dia tekan kan. Tekan tu ialah tolakkan. Jadi dia mengubah bentuk tepung atau dough ni daripada bulat menjadi leper. Jadi bentuknya dah berubah. Okey, yang kedua, daya mengubah arah pergerakan objek. Okey, shuttlecock ni mula-mula turun ke sini, bila sampai kat ni dia tolak balik kan. Jadi dia tolakkan, dia akan pergi balik ke arah sana. Jadi dia mengubah arah pergerakan objek. Okey, kesan daya yang ketiga ialah daya memberhentikan objek yang bergerak. Tengok budak ni tangkap. Tadi bola tu bergerak. Jadi bila dia tangkap, bola tu pun berhenti. Itu ialah daya memberhentikan objek yang bergerak. Okey. Kemudian daya menggerakkan objek pegun. Budak baby ni tolak kan. Dia tolak, kereta tu tak gerak tapi dia tolak. Dia guna daya tolakan, dia menggerakkan objek yang pegun. Pegun ni maksudnya benda yang tak bergerak. Pegun ni maksudnya statik, tak bergerak. Jadi bila dia tolak, dia akan bergerak. Dan yang kelima, daya mengubah kelajuan objek. Tadi masa mula-mula dia main bola tu, dia tolak sikit je, lepas tu ni kan dia tolak sikit je, lepas tu dia nak pergi bola tu lebih laju, dia kenakan daya lebih kuat, jadi objek tu bergerak lebih laju. Jadi daya ni kalau kita nak dia lebih laju, kita kenakan daya yang lebih kuat. Kalau kita nak dia macam kita tarik, contoh tadi permainan upih, kita tarik nak cepat, kita tarik kuat sikit ataupun kita tarik laju sikit. Contohnya macam main tarik tali kan. Jadi kita nak menang, kita akan kenakan daya yang lebih. Jadi dia akan bergerak ke arah yang kita nak. Okey, itu ialah 5 kesan daya. Jadi antara kesan daya ialah pergerakan lapisan bumi menghasilkan daya tolakan pada air laut. Inilah lapisan bumi. Bila lapisan bumi ni bergerak, dia akan menghasilkan ombak yang kuat. Ini plate bumi kan. Dasar bumi ni, dekat dasar-dasar laut ni ada plate bumi. Bila dia bergerak, dia akan menghasilkan ombak yang bergerak ke kawasan darat. Daya tolakan yang kuat daripada ombak laut menolak pelbagai objek di darat dan memusnahkannya. Maksudnya ini contoh kalau plate bumi ni bergerak terlampau kuat, daya tolakan tu akan jadi kuat dan ombak yang terhasil akan jadi lebih besar. Ini contoh macam kejadian tsunami, lebih kurang macam inilah dia punya fenomenanya. Okey, itu sahaja daya dan kesannya. Daya ialah tarikan dan tolakan yang bertindak ke atas objek. Okey, jadi kesan dia ada 5. Jadi kena ingatlah antaranya yang pertama, mengubah bentuk objek, mengubah arah pergerakan objek, menggerakkan objek pegun, menghentikan objek yang bergerak dan juga menambah atau mengubah kelajuan objek. Okey, jadi tugasan untuk hari ni, untuk anak murid cikgu ada 2 tugasan. Yang pertama, buat nota daya dan kesan daya. Kamu boleh tengok buku teks sains muka surat 111
dan jadikan nota yang menarik dalam My Science Notebook. Okey. Jadi kamu boleh buat macam ni atau boleh buat peta minda dan perlu dihias semenarik yang mungkin. Okey, yang kedua ialah jawab soalan online yang cikgu bagi link quizzes. Okey. Jadi untuk tu je hari ni. Nanti kita akan jumpa pada kelas seterusnya dengan tajuk daya geseran. Okey. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.